أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Al-Fadilah, Tuan Imam, Al-Afadilah, Tuan-tuan guru, para alim ulama, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama sekali lagi berhimpun, beriktikaf di dalam majlis halaqah ilmu bicara sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga majlis kita diberkati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah, seperti biasa kita basahkan lidah sama-sama berselawat terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin, yang ada kitab muka surat 347. Masih lagi dalam tajuk peperangan Bani Qainuqa'. Bani Qainuqa' iaitulah Yahudi Bani Qainuqa'. Jadi tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, kisah yang kita bicarakan iaitulah riwayat Ibnu Hisham daripada Abu Aun bahawa ada seorang perempuan Arab yang datang membawa hasil tenusu untuk dipasarkan di pasar Bani Qainuqa'. Peristiwa yang memuncakkan kesabaran Nabi SAW terhadap orang-orang Yahudi Bani Qainuqa'. Yang ini bukan peristiwa yang pertama. Jadi dalam banyak peristiwa mereka selalu mengganggu-gugat keamanan bumi Madinah Al-Munawwarah, selalu mencabar Nabi SAW. Walaupun Rasulullah SAW cuba untuk berkata baik dengan mereka, Nabi SAW mengumpulkan mereka, Nabi SAW mengajak mereka kepada agama Islam dan berpegang dengan janji yang dimeterai. Tetapi mereka menjawab kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, janganlah engkau terpedaya disebabkan engkau berjaya membunuh orang-orang Quraisy itu. Mereka itu bodoh dan tidak berpengalaman, tidak bijak berperang. Kalau engkau berperang dengan kami, tahulah engkau bahawa kamilah sebenar-benarnya manusia. Jadi jawapan mereka ini sememangnya adalah merupakan tindakan awal pengisytiharan perang dengan Nabi SAW. Memang sejarah orang Yahudi ini dia memang selalu buat kacau, kan? Hatta di zaman Nabi SAW. Sehinggalah kemuncaknya, iaitulah peristiwa seorang wanita Arab yang dibuka auratnya. Ibnu Hisham meriwayatkan daripada Abu Aun bahawa ada seorang perempuan Arab datang membawa hasil tenusu untuk dipasarkan di pasar Bani Qainuqa'. Lalu dia duduk berdekatan seorang tukang emas. Tukang emas juga orang Yahudi. Jadi pasar tu semuanya Yahudi, tuan-tuan. Yang jual emas, yang jual itu, jual ini, memang ianya adalah merupakan pasar Yahudi Bani Qainuqa'. Jadi yang selalu belinya orang Arab, yang beli itu ramai orang Arab. Jadi memang selalu orang Yahudi dia buat kacau dengan orang Islam. Yang wanitanya selalu diganggu. Tapi yang ini kemuncaknya, apabila wanita muslimah ini dia datang, dia duduk berdekatan dengan seorang tukang emas. Tukang emas orang Yahudi juga. Kemudian orang-orang Yahudi mula bertindak mahukan supaya dia membuka tutupan mukanya, tetapi dia enggan. Orang Yahudi buat kacau, cuba buka purdah wanita tadi, ganggu kan wanita tersebut. Lalu
bila mana wanita ini enggan untuk berbuat demikian, fa subhanallah, wanita muslimah ni tuan-tuan, dia merasakan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ni satu kehormatan buat diri dia. Hatta sampai hari ni pun kita mungkin dapat berita juga kan, wanita-wanita muslimah di Gaza sebelum tidurnya maknanya siap pakai dah tudung, siap pakai dah telekung kan, tutup auratnya kan. Mana tahu barangkali kalau mereka tu syahid pada malam, dia tak tahu bila dia mati. Kita pun sama juga, tapi dia mati tu bila-bila masa sahaja, sebab kan roket-roket kan, bom daripada Israel, Zionis Israel ni bila-bila masa sahaja. Dia tak kira tempat kan, tak kira tempat yang aman. Tempat yang aman pun kena bom juga, hospital kena bom juga kan. Yang terbaru tempat kem pelarian, tempat yang aman dibom juga. Itu Zionis kan, kekejaman mereka. Tuan-tuan, jadi siap pakai bertudung supaya apa? Supaya nanti kalau dia syahid dalam keadaan tertutup auratnya. Kalau mungkin orang berjumpa dengan jenazah dia dalam keadaan tertutup aurat dia. Subhanallah. Ni wanita muslimah, dia jaga sungguh. Dan ini yang diganggu oleh musuh Islam, orang Yahudi. Dia suka kacau kan. Hatta yang hari ni pun kan, dicuba membuka aurat wanita muslimah sampai terdedah aurat. Yang sedihnya kita tak boleh buat apa-apa. Sedih tu tengok, hanya mampu geleng kepala lah tuan-tuan. Itu je lah yang termampu. Tapi dalam kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, si tukang emas itu dia diam-diam memegang hujung kain perempuan itu, lalu disimpulkannya hingga ke belakang badan. Simpulkan di hujung sekian, diikat ke tempat sekian, sehingga wanita itu masa diikat dia tak sedar. Dan apabila wanita itu bangun daripada tempat duduknya, maka terdedahlah aurat dia. Macam mana disimpulkan bagian-bagian, bangun je wanita tadi sehingga auratnya pun terdedah. Maka orang ramai pun mentertawakan wanita tersebut. Tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Lantas wanita itu menjerit, dia menjerit sebab diperlakukan sedemikian. Dan ada seorang sahabat orang Islam, dia duduk dekat pasar tadi kan, dan dia mengambil tindakan terhadap orang Yahudi itu. Sebab Fasubhanallah, orang Islam ni tuan-tuan, dia bersaudara. Nabi SAW dah terapkan tu, innamal mu'minuna ikhwah. Quran sebut orang Islam ni bersaudara. Al muslimu akhul muslim, orang Islam dengan orang Islam yang lain dia bersaudara. La yazlimuhu, ia tidak menzaliminya, wala yuslimu, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak menzalimi seorang muslim yang lain, dan dia tidak membiarkan seorang muslim itu disakiti. Ini orang Islam. Subhanallah. Melainkan diberikan pertolongan kepada orang yang dizalimi itu. Bahkan kita pun tuan-tuan, kalau kena zalim, kalau kita perlukan pertolongan, memang kita harapkan pertolongan, kita harapkan bantuan. Dia menjerit. Jadi ada seorang daripada kalangan sahabat yang mendengar jeritan itu, lalu dia segera menyerbu tukang emas itu dan membunuhnya. Tukang emas pergi kat tukang emas tu, lalu dibunuhnya. Tukang emas itu ialah seorang Yahudi. Melihatkan keadaan itu, orang-orang Yahudi mula bertindak balas kepada si Muslim, lalu mereka membunuhnya, lelaki tadi. Jadi darah di atas darah lah. Jadi last kali kan, lelaki Muslim tadi terbunuh tuan-tuan. Tapi walaupun dia seorang, nak sebutkan betapa hebatnya iman dia, tak mampu dia melihat orang Islam dalam keadaan tertindas. Tak boleh dia.
hatta dia sanggup menggadaikan nyawanya untuk menegakkan keadilan terhadap wanita tadi. Ini orang yang benar iman, tuan-tuan. Kita kalau apa yang diperlakukan kepada orang Islam disakiti, terutamanya yang di Gaza hari ini, kalau kita ni tak ada rasa apa-apa, tu ada something. Tak ada rasa sedih, tak ada rasa kan muskilah, ni ada something, tuan-tuan. Kena check balik kan. At least sedih kan. Ada sahabat-sahabat, saudara-saudara kita dah usaha untuk berikan bantuan lah. Macam-macam dia gebelengkan tenaga minta bantuan. Nak masuk untuk tolong tak mampu kan, bagi bantuan dana selain daripada berdoa. Jadi itu nak sebutkan iman orang yang beriman. Sehingga laki tadi terkorban juga nyawa dia, orang Yahudi bunuh. Keluarga lelaki Muslim itu mula menjerit, memanggil orang-orang Islam untuk menghadapi orang-orang Yahudi. Maka berlakulah pergaduhan antara mereka dengan Yahudi Bani Qainuqa. Dengan peristiwa itu, kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dibendung lagi. Dah cakap baik dah, dah bagi pesan. Nabi SAW bersabar, terus bersabar dengan karenah orang-orang Yahudi kan. Jadi bukan orang Yahudi yang sekarang je pelik, zaman Nabi pun macam tu juga sejarah je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan mereka. Kita kan, orang Islam kita dekat Malaysia ni tak menghadap dia orang aje, alhamdulillah kan. Kalau menghadap dia orang ni tak tahulah macam mana rupa, macam mana kita nak menghadap dengan mereka yang Zionis ni, tuan-tuan. Tak tahu nak muamalah macam mana dengan dia orang kan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap dia orang ni, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, nanti pula Yahudi Bani An-Nadir. Mula-mula Bani Qainuqa yang membuat onar Nabi SAW. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mula tidak dapat dibendung lagi kesabaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Lantas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melantik Abu Lubabah bin Abdul Munzir untuk memangkunya di Madinah. Abu Lubabah ni dia terkenal dengan serban merahnya. Nanti dalam peristiwa peperangan Uhud, dia, tuan-tuan, dia pakai serban merah. Dalam peperangan dia pakai serban merah. Apa maksud dia? Dia sanggup mati dalam peperangan tersebut. Dan diberikan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib memegang bendera Islam. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentera-tentera Allah pergi menuju ke kampung halaman Bani Qainuqa. Kali ini keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu mengisytiharkan perang dengan mereka. Perang. Kalau sebelum ni mereka buat provokasi, bahkan kata-kata yang mengisytiharkan perang, mulut. Dia kata kat Nabi, kamu perang dengan orang Quraisy itu bolehlah kan, mereka ni bodoh, cuba perang dengan kami tengok. Tu kata mulut orang Yahudi. Jadi kali ini Nabi SAW betul-betul mengisytiharkan perang dengan orang Yahudi. Sayyidina Hamzah pegang bendera, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in terus menuju ke kampung halaman Bani Qainuqa. Jadi nak tegakkan keadilan di atas darah orang Islam yang mengalir tadi, wanita tadi yang dipermalukan, dan juga seorang lelaki Muslim yang terkorban nyawanya kerana mempertahankan maruah wanita tadi. Jadi tuan-tuan, ini zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini gambarannya kita tak mampu buat apa-apa. Orang Arab sekeliling pun lebih kurang sama juga, Mesir, Syria, Lebanon, Allahu Akbar. Dia tidak bersatu, tuan-tuan. Masing-masing kan hanya bersuara lah, hanya mampu bersuara.
mereka dah pegang tengkuk masing-masing, tak boleh buat apa. Jadi orang Islam di Gaza masih terus dibedil, masih terus. Tak tahu apa lagi, kanak-kanak dah ramai dah ribu dah. Kita masih lagi hanya mampu melihat. Ya Allah, sedih sebab tak boleh buat apa-apa lah. Tuan-tuan, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pergi menuju ke kampung halaman Bani Qainuqa, orang Yahudi melihat kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun bila nampak Nabi dan juga bala tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang tuju ke perkampungan mereka. Tadinya mereka kata nak perang, kan? Sanggup perang. Kalau perang dengan orang tu bolehlah, cuba perang dengan kami, kata mereka. Bila nampak tentera Nabi SAW yang nak berperang dengan mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka terus masuk dalam kubu-kubu mereka. Ni Yahudi tuan-tuan. Kalau one by one, dia macam ni. Sebenarnya dia takut. Dia berani yang ke atas je, dia lancarkan bom. Dia hujankan bom. Tapi one by one tu tak berapa nak berani dengan tentera Gaza. Baik. Allahumma salli ala sayyidina. Lalu mereka pun terus berkubu di dalam kubu-kubu mereka, masuk kubu terus, tak keluar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kepungan yang ketat terhadap mereka. Rasulullah SAW pun kepung perkampungan Bani Qainuqa. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal tahun 2 Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengepungan itu berterusan selama 15 malam sehingga terbit anak bulan Zulqa'dah. 15 malam orang Yahudi terus berkubu. Terus kan duduk dalam kubu, tak keluar-keluar. Rupanya macam ni. Rupanya takut mati. Allah Subhanahu wa taala sepanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka 15 malam tuan-tuan, tak keluar-keluar. Disebutkan dalam kitab, Allah Subhanahu wa taala telah melontarkan rasa ketakutan dalam hati mereka. Subhanallah. Ini bila orang Islam dia menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, menjunjung Al-Quran, menjunjung kalimah Allah Subhanahu wa taala, bersatu dia. Memang orang Yahudi takut. Orang Yahudi takut bila bersatu orang Islam menjunjung kalimah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran sebut dalam surah Ahzab, kan? Jadi tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, 15 malam Nabi SAW kepung dan Allah Taala lontarkan, campakkan rasa takut dalam hati mereka. Dan akhirnya mereka bersetuju untuk mengikut keputusan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kata yang lain, dia angkat bendera putih akhir. Kan? Perang tak, angkat bendera terus. Menyerah. Dan menyerahkan keputusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nyawa, harta benda, wanita, anak pinak mereka. Diserahkan kepada Nabi. Nabi SAW nak buat apa? Serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada nak ambil harta, sama ada mereka ni dibunuh ke ataupun dibebaskan ke, diserahkan kat Nabi. Dia tak perang. Tak berani dia perang dengan tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan supaya mereka diberkas. Itu arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditangkap mereka. Dan pada saat ketika itu ada seorang munafik. Masa ni dia dah masuk Islam dah. Dia dah masuk Islam dah. Selepas peperangan Badar, dia masuk Islam dengan konco-konco dia. Dia yang jadi tali barut, dialah. Jadi gunting dalam selimut, dialah orang dia. Bahkan sampai hari ini tuan-tuan ada.
kalau kisah sejarah bumi Palestin tu antara kerana jatuhnya kerajaan bumi Palestin, itu antaranya kerana tali barut ya. Kerana pengkhianat dalaman. Jadi zaman Nabi SAW itu, ketika Nabi SAW membuat keputusan supaya orang Yahudi ni mereka diberkas kesemuanya, tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul dia memulakan peranan dia. Dia bertemu dengan Nabi SAW dan menunjukkan kemunafikan dia. Padahal masa tu dia dah mula masuk Islam, beriman, pura-pura beriman. Tapi bila tengok apa yang diperlakukan terhadap golongan Yahudi Bani Qainuqa pula, Yahudi Bani Qainuqa ni dia sekutu dengan Abdullah bin Ubay semasa sebelum hijrah Nabi SAW. Dia daripada Khazraj. Jadi dia Khazraj ni dia sekutu dengan Yahudi Bani Qainuqa. Dia sebelum hijrah Nabi SAW ke bumi Madinah ni tuan-tuan. Jadi Aus Khazraj dia berperang. Aus Khazraj ni dia bukan bertelagah biasa, dia perang. Dan di belakang Aus Khazraj ni ada Yahudi. Yahudi Bani Qainuqa dia bersama dengan Khazraj. Dia dengan Khazraj. Manakala Aus bersama dengan dengan Quraidah dan juga An-Nadir. Ada dua tu. Kalau perang pun Yahudi ni perang sama. Ni yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dia perang sama. Jadi semasa jahiliyah sememangnya dia bersama Khazraj dan juga Qainuqa. Dan ketuanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul dia menunjukkan kemunafikan. Dia mendesak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mengampunkan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Katanya, wahai Muhammad, berbuat baiklah kepada sekutu-sekutuku. Kata Abdullah bin Ubay kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulunya adalah sekutu Khazraj. Bani Qainuqa dahulunya adalah sekutu Khazraj. Tiba-tiba dia minta kepada Nabi SAW dah buat keputusan dah supaya diberkas orang-orang Yahudi Bani Qainuqa ni. Dia penjenayah. Jadi Nabi SAW punya keputusan tu disanggah oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay datang, dia pujuk Nabi. Dia menunjukkan kemunafikan. Dia kata, buat baiklah dengan sekutu-sekutuku. Kebetulan pula dia sebelum tu ketua yang tak dilantik, yang tak diisytiharkan, nak tunjukkan diri dia kan, nak menunjukkan dia itu juga ada peranan dia. Dia kata buat baiklah dengan Bani Qainuqa. Dahulunya mereka adalah sekutu Khazraj. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melengah-lengahkan tuntutan Abdullah bin Ubay yang munafik itu. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul laknatullahi alaih terus mengulang-ulang desakan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling. Keras kepala juga Abdullah bin Ubay ni. Nabi sallallahu berpaling daripada dia, dia terus desak lagi Nabi. Lantas Abdullah bin Ubay dia menyelupkan tangannya di dalam baju besi yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni perbuatan biadab. Sampai macam tu. Nabi sallallahu tak layan dengan desakan dia. Tiba-tiba dia masukkan tangan dia, selupkan tangannya ke dalam baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepaskan aku. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai marah sehingga kelihatan berubah air muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang yang berani buat macam ni orang munafik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai marah, berubah.
air muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, "Jahannam kamu, lepaskan aku." Akan tetapi si munafik itu terus dengan desakannya dan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan lepaskan, melainkan engkau berbuat baik dengan sekutu-sekutu." Mereka itu ada 400 tentera biasa dan 300 tentera berbaju besi. Dahulu mereka telah mempertahankan aku daripada orang kulit merah dan kulit hitam. Adakah kamu hendak menghapuskan mereka dalam satu pagi saja? Kata Abdullah bin Ubay, "Demi Allah, aku bimbang nanti akan berlaku keburukan di kemudian hari." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa melayani si munafik ini yang hanya menzahirkan keislamannya hanya kira-kira sebulan sahaja. Sebulan je nampak betul-betul Muslim. Kemudiannya dia menzahirkan kemunafikan dia. Lebih-lebih lagi bila mana Nabi SAW memutuskan tentang hal Yahudi Bani Qainuqa. Baginda Nabi SAW pun menyerahkan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa itu kepada Abdullah bin Ubay dan menyuruh mereka keluar daripada Madinah dan tidak menetap berhampiran dengan Madinah. Itu yang Nabi SAW putuskan, arah dikeluarkan mereka, halau Yahudi Bani Qainuqa daripada Madinah dan jangan duduk berhampiran dengan Madinah. Itu arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun pergi ke bumi Syam. Tidak lama selepas daripada itu yang menetap di situ pergi ke Syam, dan kebanyakan daripada mereka mati dekat bumi Syam. Wallahu alam. Kena halau dengan Nabi, pergi dekat bumi Syam, mati dekat bumi Syam. Tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlihatkan dalam sirah junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tindakannya terhadap orang-orang Yahudi yang telah berkhianat dengan Nabi SAW, yang telah melakukan kezaliman kepada orang Islam, walaupun cuma satu darah yang gugur dan satu maruah yang tercemar. Nabi SAW menegakkan keadilan terhadap mereka. Rasulullah SAW menahan harta benda mereka. Rasulullah SAW sendiri mengambil daripada harta benda itu 3 busur panah, 2 baju besi, 3 belah pedang dan 3 batang tombak, serta 1/5 daripada harta rampasan mereka. Orang yang diserahkan untuk mengendalikan pengumpulan harta rampasan itu ialah Sayyidina Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Yang Muhammad bin Maslamah ni nanti dialah orangnya yang Nabi SAW utuskan untuk bunuh seorang lagi Yahudi, seorang kepala Yahudi yang banyak menyakiti Nabi SAW, iaitulah Ka'ab bin Al-Ashraf. Tuan-tuan, depan ni ada peristiwa pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf. InsyaAllah ada kesempatan kita akan sama-sama sambung lagi bicara, mengambil iktibar daripada sirah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada orang Islam seluruhnya, khususnya saudara-saudara kita yang berada di bumi Gaza, di Palestin. Semoga Allah SWT bantu mereka, Allah SWT kuatkan mereka. Semoga mereka diberikan kesabaran, ketabahan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم والسلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh.